Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sajemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita tengok kitab kita Alamat Qiyamat. Alamat Qiyamat kita berhenti di muka surat 87. Kenaan dengan yakni kewajipan menyampaikan ilmu. Pada orang yang berilmu wajib menyampaikan ilmu dan amalkan ilmu. Baik, kita tengok kitab kita. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Maka mana-mana alim ulama yang segan. Segan ni kalau kita ni maksud dia malas lah. Segan ni kadang-kadang malu. Kadang-kadang tapi dalam sini maksud dia segan di sini malas, penyegan, kita kata penyegan, malas. Yang segan mengajar pada waktu masih mudanya. Yang ni ada ilmu. Masa muda dia tak mau mengajar, malu. Jadi kita tak panggil malu, tuan-tuan. Arab panggil khajal kalau Arab panggil. Pasal malu ni dia baik. Malu ni baik. Dia panggil apa? Al-haya minal iman. Perasaan malu itu separuh pada iman. Malu nak buat jahat, malu nak buat benda yang buruk, malu nak buat benda yang salah nanti malu kena tangkap, malu ke orang, malu tu bagus. Sampai Nabi SAW sebut antara kata-kata hikmah umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kalau kau tak malu, buatlah apa yang kau mahu. Nak berzina ke, nak berjudi ke, minum arak ke, nak buat salah apa pun, kalau kau tak malu kau buat. Dia bukan suruh buat, maksud dia apa? Kau beringatlah. Takkan tak ada malu kot. Macam kita lah, kalau anak kita naik motor jatuh, kita kata pun naik lagi. Macam tu, sebagai peringatan. Nabi sebut ni sebagai apa? Kalau betul-betul muka tak malu lah. Muka tak malu, tak ada maruah, buat apa hamba nak buat. Aku tu. Jadi malu ni baik. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Malu kita nak buat benda yang salah, menjatuhkan maruah kita. Malu, tuan-tuan. Baik, satu lagi. Yang ni malu juga. Malulah nak mengajak. Malulah apa? Nanti orang kata baiklah. Kita Arab tak panggil malu, dia ada istilah lain. Dia panggil khajal. Khajal ni maksud dia malu tak kena tempat. Buat salah malu nak tanya orang. Tidak, malu nak tanya orang lah, malu nak minta pendapat orang lah. Jadi duduk kekal. Dia tak panggil malu, dia panggil khajal. Malu tak kena tempat. Dan malu ni menyebabkan mudarat, tak dapat pahala malu pada itu, tuan-tuan. Kemudian maka apabila tuanya, habislah lupa segala pelajarannya, habis. Kita ada ilmu, kita tak mengajak, memang lupa. Itu saja, memang lupa. Ramai dah saya kenal sahabat-sahabat saya yang ilmu dia banyak, tuan-tuan, tapi ialah dia bila dah dah bekerja apa semua, malas nak mengajak. Kalau dia mengajak tak apa, tak mengajak, tuan-tuan. Jadi bila tak mengajak memang hilang lah. Benda tu hilang, tuan-tuan. Tu yang kata-kata patah sebut afatul ilmi an-nisyan. Pemusnah pada ilmu itu lupa. Kita mengaji dah, tapi bila lupa habis, tak boleh buat apa. Ngaji dah lupa, tuan-tuan. Nak buat apa? Kita belajar, contohnya lah, kalau kita belajar pandai dah macam mana nak menghentikan bom, contohnya lah. Kalau bom nak meletup, macam mana nak matikan bom tu. Kita belajar lama dah. Satu hari kita berhadapan dengan situasi nak matikan bom. Wayar mana nak kena potong. Masa nak potong lupa. Wayar biru, wayar merah. Lupa habis. Walaupun kita pakai bom, bila lupa habis, silap potong, meletup, mati, tuan-tuan. Jadi ilmu ni, penghancur pada ilmu tu lupa. Dulu dah faham, okey dah semua, tapi lupa. Bila lupa habis, tak boleh nak buat apa, tuan-tuan. Lupa. Dulu kita dah faham, tapi lupa. Lupa tak boleh. Kita tak boleh memanfaatkan ilmu sebab kita dah lupa.
Baik, jadi tuan-tuan tak nak bagi lupa, dia kena mengajar, kena sampaikan. Kalau tak mengajar, dia memang hilang. Baik, segala pelajaran istimewa pula. Istimewa ni lebih-lebih lagi lah. Kitab-kitab Arab yang tinggi, kerana ibaratnya payah, dan segala kalimat pun payah maknanya. Lagi kitab-kitab Arab dulu masa belajar mudah faham kitab Arab, faham mudah, tengok tahu mana fa'il, mubtada, khabar, mana isim kana, khabar kana, tahu tengok nak i'rab, walaupun dah jauh boleh i'rab dia marfu' ke mansub ke, tahu. Tapi bila dah lama tinggal tuan-tuan, ilmu alat tu dia tak boleh baca lah. Pasal tinggal tuan-tuan. Kemudian sebagaimana yang telah jatuh pada alim ulama yang tua-tua yang meninggalkan mengajarnya. Ini alim ulama tapi dia tak mengajar, lupa lah. Kerana hamba sendiri minta mengaji pada alim ulama yang lama tinggal mengajaran. Pengarang ni, ini Syekh Osman Jalaluddin, dia pernah minta nak belajar dengan ulama. Kemudian maka ia menjawab, tiada aku kuasa mengajar kerana sudah lama tinggal. Yang disebut sebahagian alim ulama yang mana dia yang dah tua-tua, yang dah lama tak mengajar, dia pergi nak menuntut ilmu, maka dia berkata, hang cari orang lain lah, aku dah lupa. Baik, barangkali aku lupa makna-makna dan bahasan-bahasan yang payah, hendaklah kamu mengaji kepada orang yang muda-mudanya. Selenda lah, pergi cari orang lain lah, yang muda-muda, yang fresh, baru habis belajar. Yang keempat daripadanya dikata orang bagi Ibrahim. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, tak mengajar lupa. Sebab tu imam-imam mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah, semua ulama dia mengajar daripada muda sampai ketua, sampai akhir hayat dia mengajar tuan-tuan. Supaya ilmu tu tak lupa, untuk diri sendiri juga. Pertama untuk diri sendiri tuan-tuan, supaya dia tak hilang. Yang kedua untuk kita di akhirat. Mengajar ni tu kita ada ilmu tuan-tuan. Sekadar mana tuan-tuan ada, tuan-tuan sampaikan, jangan simpan. Sekadar mana kita ada, kita sampaikan. Sebab apa tuan-tuan? Kita tahu hadis Nabi, bila kita mati nanti, itulah habuan kita di akhirat. Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Semua tahu kan, bila meninggal seseorang hamba tu, seorang manusia, maka terputuslah semua amal ibadah dia, melainkan 3. Selalu kita dengar. Yang pertama apa? Al-ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Maksudnya dia ada ilmu, dia sampaikan. Jadi orang belajar, dia sampaikan ilmu, orang amalkan, maka dia dapat pahala selagi mana orang amal. Bila sampai ilmu orang amal, dia dapat pahala. Ataupun ditulis kitab, orang ambil pelajaran daripada kitab dia. Selagi mana orang baca kitab dia, ni macam Syekh Osman Jalaluddin, kita baca kitab dia, pahala dia sampai walaupun dia dah tak ada. Ini saham dia tak berhenti tuan-tuan. Kita yang tak ada benda ni, meninggal habis amalan tak ada dah. Betapa untungnya orang berilmu tuan-tuan. Untung sungguh-sungguh, pasal ilmu dia tak berhenti. Macam mana Syekh Daud Al-Fadhani, kitab dia antara paling banyak kita baca tuan, di pondok-pondok, di Masjid Sulamul Mubtadi lah. Banyak kitab-kitab dia tulis. Kemudian apa? Durus Thamin lah. Banyaklah kitab-kitab Syekh Daud bin Abdul Al-Fadhani tulis. Kita banyak kitab Muniyatul Musalli. Banyak tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, imam-imam mazhab, imam-imam hadis dah meninggal lama, ribuan tahun, tapi pahala tak berhenti. Income tu tak berhenti tuan-tuan, pahala dia tak berhenti. Di akhirat barulah kita nampak betapa ruginya. Di alam kubur, di alam barzah kita tengok, kita dah habis amalan dah, depa pahala duk mai. Kat dunia kalau kita tengok ada orang yang pencen, pendapatan pencen dia sebulan 8,000, 10,000, kita tengok hebat dia. Dah tak kerja, pencen duk makan 10,000, banyak duit dia. Dulu ada di Bukit Merah, satu polis tu pencen dia 8,000. Pencen dia pencen Jusa C kot. Pangkat bagus dia lah, Datuk. Dia lagi berapa langkah boleh jadi ketua polis negara. Tapi tak sempat tuan-tuan. Dia lah yang dulu kes Susilawati tu, yang kena bakar, dia lah yang in charge tu, kes dia, sampai yang hak bunuh tu kena gantung walaupun. Jadi nak ceritanya dia hebat lah, pangkat tinggi, Datuk lah. Jadi dia hampir jadi ketua polis negara, tapi dia pencen awal. Jadi dia member baik dengan Datuk Rahim Noor. Rahim Noor tu member baik dia lah. Jadi banyaklah orang duk sebut, banyak dia pencen pun duk ada lebih 8,000, dia tak sebut, tapi banyaklah dia punya pencen tu. Full Jusasi tuan-tuan, pegawai pangkat bagus. Jadi kita tengok banyaklah, walaupun tak kerja, duk relax, gaji banyak. Kalah gaji kita tuan-tuan, pencen dia. Tapi dia pun tak ada tuan, meninggal dah, kena Covid.
meninggal di hospital Pak Buntang kot, kena covid, meninggal lah. Baru lagi sangat masa covid dulu lah, kita lepas ke 2 tahun lepas. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, bila kita mati, kita tengok orang yang pencen 8,000 10,000, kita tengok banyak pencen dia tu. Ini nanti di pahala tuan-tuan, pahala lebih lagi cemburu tuan-tuan. Kalau kita mati, kita tengok pahala orang yang mengajak ni tuan, lagi cemburu tuan-tuan. Kita dah tak ada amalan dah, tapi pahala dia duduk sampai. Tu untung mengajak sampaikan ilmu, orang amalkan, mentulis kitab tuan-tuan. Ulama-ulama yang nama disebut-sebut tuan-tuan, banyak pahala sampai pada dia tuan-tuan. Yang kedua, kita pun tahu apa? Sedekah jariyah, sedekah yang berjalan. Bukan semua sedekah ni, sekadar belanja kawan makan apa tak. Sedekah jariyah ni sedekah yang kita mati orang guna lagi. Kita buat masjid ke, kita wakaf apa-apa ke, itu buat telaga ke, yang mana orang guna lagi, perigi kan. Apa benda yang tuan wakaf yang dimanfaatkan, pahala dia sampai. Dan yang terakhir, anak yang doakan, dan anak yang mendoakan kita. Baik, kemudian dari yang keempat, daripadanya dikata orang, ini orang bertanya bagi Ibrahim bin Utbah, ayun nasi atwalu nadman, qala amma fi ajli dunya fasani'ul ma'ruf ila man la yashkuruh wa amma 'indal maut fa'alimun mufrid. Bermakna, siapakah manusia yang terlebih panjang menyesal di dalam negeri akhirat kelak? Siapa paling menyesal sekali ke akhirat? Siapa yang paling menyesal sangat-sangat? Baik. Berkata Ibrahim, adapun orang yang menyesal pada dunia yang segera binasa, maka ialah orang yang membuat makruf, kebaikan kepada orang yang tidak syukur ia akan dia. Jadi kita buat baik pada orang yang tak erti bersyukur, tak erti berterima kasih. Syukur tu terima kasih. Kita buat baik dibalas buruk. Jadi kalau kita buat baik pada orang dan kita mengharap terima kasih pada dia, memang kita akan menyesal. Sebab tu bila buat baik, jangan kita mengharap terima kasih. Pasal manusia ni tak semua pandai membalas tuan-tuan. Berterima kasih, membalas baik dengan baik, tak semua. Kemudian seumpama segala murid yang tidak syukur ia kepada gurunya yang mengajar ia akan berapa ilmu pengetahuan di dalam berapa masa. Dia buat umpama macam murid-murid lah yang pernah menuntut ilmu dengan gurunya, dalam berapa masa. Maka apabila ia mendapat pada ilmu, maka tiada ia ingat dan kenal akan gurunya. Dah dapat ilmu, dah pandai, dia tak kenal cikgu dia. Ada tuan-tuan. Macam saya mengajar di sekolah, ada yang kita jumpa anak murid, dia tak tahu dia malu ke, dia apa ke. Tapi bila jumpa kita di luar, saya mengajar SPM. Bila mengajar SPM, jumpalah anak murid yang kita 5 tu. Ada yang baik-baik, tapi ada setengah jumpa kita macam tak kenal. Padahal baru je habis. Dia tak kenal, kita kenal dia. Pelik dia tak kenal. Kita tengok dia pun dia tak tengok kita, dia tak kenal cikgu. Tapi saya taklah kita nak terasa, pasal kita tahu budak-budak ni banyak benda apa, jauh lagi perjalanan hidup dia. Kalau cikgu tak doakan kebaikan bagi pelajar, siapa lagi nak doa? Kalau cikgu doa keburukan bagi anak murid, macam mana dia nak harungi kehidupan yang sangat mencabar? Jadi tak rasa hati sangat lah. Budak-budak, anggap budak-budak lah, dia tak pandai lagi lah kot. Dia setengah budak dia tak kenal tuan, dia tak kenal cikgu dia. Ada setengah tempat saya mengajar tuan-tuan, lama saya mengajar kitab Hidayatus Salikin, kitab tu lah. Jadi Abdul Samad Al-Falimbangi kot. Jadi mengajar kitab tu tak boleh, dah lama saya mengajar tu. Satu pengaji anak murid, dia selalu mengaji duduk depan, ada kitab, dia imam lagi di surau tu, imam lagi. Selang apa lama saya jumpa dia, lepas tu saya tak mengajar lah tuan-tuan di surau tu, sebab ada isu sikit. Isu dia bukan apa, salah imam dia, ada berapa orang imam di situ. Satu imam ni dia sembahyang laju sangat sampai tak ada tumaninah. Jadi jemaah minta Ustaz tolong tegur Ustaz. Sembahyang memang saya, kalau tuan-tuan sembahyang belakang dia sampai kita syok, sah ke tak sah, laju sangat. Dia rokok tu macam kita syok, ada tumaninah ke tak ada. Kita jadi, dia sebab imam surau tak semua yang ada kelayakan, kadang siapa naik lah. Jadi imam masjid ni memang ada kelayakan, biasanya memang jabatan agama ada temuduga dan sebagainya. Ni imam surau, jadi dia sembahyang tu laju sangat. Lagi-lagi laju kalau dia nak pergi mancing tuan-tuan, punya laju dia sembahyang, dia nak pergi mancing. Dia dekat dengan sungai Gedung tu, nak pergi mancing. Ya Allah, dia sembahyang punya laju. Lepas bagi salam tuan-tuan, istighfar, doa tu lepas tu kalut-kalut lari. Kalau dah tahu nak pergi mancing, jadi imam buat apa?
Jadi saya nak tengok, saya segan sikit. Saya tahu imam ni dia something sikit. Something sikit orang dia. Jenis tak boleh tengok. Jenis orang yang ada pengaruh di situ. Saya tahulah dia kalau dia tak suka dengan satu ustaz, dia akan hasut geng dia. Dia ada geng surah. Hasut geng dia supaya benci ustaz tu. Tu perangai dia. Dah ramai dah ustaz yang kena. Dia hasut, benci ustaz ni, benci. Jadi geng-geng dia ni, mana ustaz yang dia hasut, dia pun semua pakat tak mengaji lah. Bukan pasal apa? Bukan masalah ada masalah politik ke, bukan politik, ini masalah peribadi tuan-tuan. Dia tengok, imam saya agak terkilan jugalah imam tu. Dia tua dah, umur 60 lebih. Haji tak haji saya tak tahu. Serban duk ada atas kepala tuan-tuan. Serban jubah. Tapi PN dia tu tak bagus. Kalau ustaz yang dia tak suka, dia tak panggil ustaz, dia panggil apa? Budak hingusan dia panggil. Pelik tuan-tuan. Serban duk ada atas kepala tuan-tuan. Akhlak Allah. Pelik tuan-tuan. Tak apalah, tapi dia ni memang orang yang agak dia pencin tentera. Memang dia agak berani dan agak kasar lah orang dia. Tak apalah, jadi saya nak satu hari tu, saya dah lama dah tengok dia sembahyang laju, tapi kita tahu dia ni kalau teguk jadi masalah. Dah ustaz yang dia teguk sampai dia pun boykot dan dia pun ban ustaz tu. Pasal teguk dia tak boleh teguk. Sekali tu ada jemaah dia sembahyang laju sangat pasal nak pergi mancing. Laju dia sembahyang. Saya kuliah malam tu, laju sungguh. Sampai saya syok, sah ke tak sah ni sembahyang belakang ni. Jadi tak apalah, jemaah kata ustaz tolonglah teguk ustaz. Sembahyang laju sangat. Saya pun sebut kenaan dengan semayang, kena ada tamakninah dan sebagainya. Lepas pada tu tuan-tuan, dia tak mai dah kuliah saya. Dia geng-geng dia duk asut. Dia mula cari salah. Tak mana salah Ustaz Uzam. Dia cari mana salah. Sebelum saya ramai ustaz yang kena. Saya ingat dah 3 orang kena. Dia duk cari salah. Tak mana salah. Duk cari point nak salah tuan-tuan. Tak apalah. Jadi ceritanya lah sekali dia dapat point. Kata apa Ustaz Usam, melawak kasar lah. Kata melawak kasar. Kami ni orang tua-tua, jangan duk buat lawak lah. Marah tuan-tuan. Tak apalah. Lepas pada itu saya pun tak pergi tuan-tuan. Dah jadi macam tu. Tak apalah, saya dah buat macam mana. Sebab dia jemaah semua suka mengaji. Jemaah ramai mengaji. Tapi grup dia ni, dia pada 5 orang lebih kurang. Grup dia ni suka buat kacau. Dalam WhatsApp buat kacau. Dalam ni Allah, masalah tuan-tuan. Dalam WhatsApp dia tulis macam-macam, duk ganggu orang lain. Selagi ustaz tu ada, selagi tu dia buat masalah. Jadi kita pun berundur lah. Kita tak mau jadi masalah di satu tempat tu. Ada setengah orang ni dia tak mau mengaji, dia balik. Betul? Itu okey lah. Betul tak? Tak mau mengaji, balik. Sudah selesai tuan-tuan masalah. Tak mau mengaji, pergi balik. Jangan ganggu orang lain nak mengaji. Tapi ni tak macam tu. Dia jenis dia tak mau mengaji dan hampa pun tak boleh mengaji. Macam tu. Jadi tuan-tuan, dipendek ceritanya tuan-tuan, saya pun tak pergi lah. Tak mau jemaah bergaduh kerana kita. Biasa tak pergi. Yang imam ni, yang ni tadi imam satu tu, ini imam nombor 2, seorang imam lagi. Dia ada 2 imam. Tapi imam ni pun baik dengan imam yang sembahyang laju tu. Selang dalam, saya ingat berapa bulan lepas tu saya jumpa imam tu, imam yang rajin mengaji tu lah. Yang ni pun serban atas kepala juga, duduk kat depan, saya ada kitab. Jadi sembahyang okey, tak laju. Saya jumpa dia, saya tengok, saya salam haji, saya panggil dia haji, tengok apa semua. Lepas tu dia tengok saya, dia kata saya tak kenal ustaz. Dia tak kenal saya. Ada yang saya mengajar kat surau dia lebih 5 tahun. Dia tak kenal. Dia kata, tak kenal saya ke? Tak kenal kata. Saya dah tengok salam pun semua dia tak kenal. Kata tak apa. Lepas tu masa saya nak balik dia kata, saya tahu. Ni Kuk Sam kan? Kuk Sam kan tak panggil ustaz. Ni Kuk Sam kan? Ya. Memang orang ni kadang-kadang dia ada sombong lah hati sikit. Dia ada sombong, dia ada keras kepala, dia ada action sikit. Itu yang kadang kena cek hati ni kadang-kadang. Kena cek hati, takut ada dalam hati. Kalau ada sikap lagu tu tak masuk syurga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala habatin min khardal min kibr. Takkan masuk syurga orang yang ada sombong dalam hati. Sombong ni pandang orang lekeh. Pandang orang lekeh, rasa besar kepala. Dia bila sombong pula nak keras kepala, belagak, sombong macam-macam. Mula nak cakap lekehkan orang dan sebagainya. Baik. Tapi tuan-tuan mudah je saya fikir. Orang ni ada macam-macam. Kita nak layan orang, kita tak boleh hidup. Tu jumpa orang yang perangai tak elok, jalan tuan-tuan. Tak payah ambil hati pun. Betul tak? Tak payah ambil hati, tak payah nak terasa apa. Buat apa? Pasal manusia ni memang ada perangai yang huduh, ada yang perangai buruk, ada yang baik, ada macam-macam tuan-tuan. Jadi dia nak perangai buruk, biar dia perangai buruk seorang-seorang. Kita nak terasa buat apa?
Hati kita ni berharga, tuan-tuan. Jangan kita terasa terkilan pada benda yang sia-sia, tuan-tuan. Lebih baik hati kita ni kita letak banyak ingat Allah, ingat akhirat, fikir benda yang positif, benda yang baik. Jangan kotorkan jiwa kita dengan perasaan-perasaan pada orang yang panggil huduh. Panggil huduh, fikir dia akan tanggung di akhirat. Baik, kemudian maka inilah setengah tiada ingat dan kenal akan gurunya. Ini saya pernah lalui lah, berapa kali saya jumpa lah yang tak kenal. Maka inilah setengah daripada alamat kiamat yang pertengahan, yang sedang berlaku daripada murid-murid yang kenal ia akan gurunya pada waktu mengaji jua. Maka apabila ia berhenti, ia tidak kenal akan gurunya yang mengajar akan dia. Dia tak kenal lah. Macam saya tahu yang imam tu kan tak kenal, buat tak kenal. Ada orang dia buat tak kenal, dia sombong. Baik, kemudian ada orang buat tak nampak, macam-macam lah. Kerana inilah alim ulama di zaman sekarang ini tidak berkat ilmu dengan sebab gurunya berasa hati kepadanya. Memang tak berkat. Kalau guru terkilan, susahlah tuan-tuan nak berkat. Sebab tu bila ambil ilmu daripada seorang, kita hormat dia, walaupun siapa dia, tuan-tuan. Ibnu Abbas dia pernah belajar ilmu pada seseorang. Ibnu Abbas pun Nabi, alim. Bila dapat ilmu, maka dia tolong pegang tali kekangan kaldai guru tu, orang yang mengajar dia. Siapa yang mengajak apa-apa kebaikan padanya, tentang ambil manfaat, kita hormat dia. Sebab ilmu ni lebih berharga daripada segala-galanya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut riwayat Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, innallaha malaikatahu wa alus samawat wa aradin hatta al-namlata fi hujriha wa hatta al-hut la yusallun ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, semua binatang-binatang apa semua ni, hatta namlata fi hujriha, sehinggakan semut dalam lubang, wa hatta al-hut, sehinggakan ikan-ikan di lautan mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Yang duk mengajar manusia dengan kebaikan, seluruh penghuni langit dan bumi mohon ampun pada dia. Ni orang yang ajak orang penghuni langit mohon ampun pada guru-guru yang mengajar ilmu kebaikan. Tapi anak murid yang belajar, lepas habis belajar tak kenal guru dia. Jadi bila guru berasa hati tak berkat, apa jadi bila tak berkat, apa jadi? Barakah orang sebut. Barakah ni Allah Ta'ala jadikan kebaikan pada dia. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang pakar bahasa Arab, dia sebut barakah ni apa? Yani luzumu khairal ilahi fi syai', berkekalan kebaikan Tuhan pada sesuatu. Maksud dia benda tu Allah Ta'ala jadikan kebaikan. Kalau umur tuan-tuan Allah Ta'ala berkat, umur tuan-tuan ni tuan-tuan isi dengan banyak kebaikan dan benda-benda yang bermanfaat. Kalau umur tu tak diberkati, maka dia akan penuhi hidup dia dengan kejahatan dan macam-macam. Rezeki yang berkat walaupun 1000, rezeki itu cukup untuk tuan-tuan. Rezeki itu membawa kebaikan, membawa ketenteraman, dan rezeki itu membimbing tuan-tuan ke jalan kebaikan. Tapi kalau rezeki itu sebulan sejuta tak berkat, rezeki itu akan menyempitkan hati kita, membimbing kita kepada maksiat, menyibukkan kita daripada beribadah. Rezeki itu akan menyebabkan kita makin jauh daripada Allah, makin jauh daripada akhirat, dan rezeki itu menyebabkan hati kita makin serabut, tuan-tuan. Itu dipanggil berkat tak berkat. Kita nakkan keberkatan, tuan-tuan, keberkatan. Jadi walaupun benda tu sikit, Allah jadikan banyak kebaikan padanya. Baik. Jadi tuan-tuan, bila ilmu tak berkat, macam mana? Ilmu tak berkat, kita tak mampu nak manfaatkan dia. Ilmu ada, ataupun kita lupa, tuan-tuan. Mengaji mudah lupa. Ataupun mengaji tahu, tuan-tuan, nak amal tu tak ada kekuatan. Ilmu ada mengaji, nak amal tak ada kekuatan, nak berkat. Baik, oleh kerana inilah ia tidak dapat mengajarkan ilmu. Nampak dia sebut, disebabkan guru terasa bila dia habis, ya tuan-tuan, dia nak mengajar, dia tak mampu. Pasal apa? Dulu masa mengaji, cikgu terasa terasa hatilah. Sebab tu tuan-tuan, penting doakan guru. Tuan-tuan tahu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali kan, mazhab Hanbali, dia pernah sebut selama 30 tahun dia tak pernah lupa doa untuk guru dia, Imam Syafi'i, imam mazhab itu. Selama 30 tahun tiap-tiap hari dia doa bagi guru dia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Selama 30 tahun dia doa,
ataupun hormat daripada guru dia tuan-tuan. Mazhab kita lah, imam mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh kerana inilah ia tidak dapat mengajar ilmu, dia tak mampu. Takkan mampu lah, pasal dulu ilmu hang dapat pun tak berkat. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak beri hidayah, taufik dan bantuan, inayah nak untuk kita menyampaikan ilmu pula, kita dapat pun dengan jalan yang tak diberkati. Macam rezeki saya sebut dah, rezeki kalau dapat dengan jalan yang haram, susah tuan-tuan. Nak ibadah susah. Kalau ibadah pun tak diterima guna rezeki yang haram. Anak dapat rezeki yang haram, kita akan nampak kesan, mungkin perangai dia pun tak apa elok, susah nak didik tuan-tuan, macam-macam dia ada kesan semua. Baik, segala penuntut tidak suka mengaji, kerana segala penuntut tidak suka mengaji kepadanya. Nampak? Sebab apa susah nak mengajar? Bila dia mengajar, orang ramai tak suka. Ni pengarang sebut. Pasal apa orang ramai tak suka? Oleh sebab ketiadaan barakah. Barakah tak ada. Mengaji tu tak ada barakah. Kurang adab dengan cikgu. Bila kurang adab dengan cikgu, bila dia pula jadi cikgu, maka orang pula tak suka dengan dia. Kerana ada berasa hati kepadanya oleh gurunya. Nampak? Gurunya terasa. Gitulah tuan-tuan, hidup ni macam tu je. Give and take tuan-tuan. Dia macam tu je tuan-tuan. Dia hidup ni, kita buat baik, kita dibalas baik. Kita buat jahat, kita dibalas jahat. Begitu. Sampai ada orang bukan Islam kata hukum karma tuan-tuan. Sebutlah apa pun, sebenarnya itu keadilan Allah pada makhluk dia. Itu keadilan Allah. Atau orang yang bukan Islam, kalau dia buat baik tuan-tuan, dia ada manfaat ni. Abu Lahab, kitab Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dia sebut Abu Lahab ni diringankan azab daripada hari Isnin. Pasal dia sambut apa? Dia sangat gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Dia dapat minum pada celah-celah jari Nabi SAW. Sehingga kan dia bukan Islam pun, tapi disebabkan dia buat kebaikan ada. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dunia tuan-tuan. Baik, kemudian seperti berkata oleh guru-guru hamba. Ini guru-guru pada pengarang ni, yang masyhur. Adapun orang yang menyesal pada waktu matinya ialah alim ulama yang taksir pada dirinya. Taksir ni apa? Yang cuai. Alim ulama yang cuai pada dirinya. Dia alim ulama tapi dia cuai. Cuai macam mana? Sebab tiada beramal dengan ilmu pengetahuan dan segan mengajar akan kaumnya dengan ilmu. Nampak? Pertama, dia ada ilmu, dia tak amal. Yang kedua, dah lah tak amal, tak menyampaikan pula. Menyesal betul. Baik, kemudian maka menyesallah pada waktu matinya apabila ia melihat akan kelebihan beramal dengan ilmu pengetahuan dan akan tinggi pangkatnya di akhirat kelak. Menyesal tengok orang lain yang dapat ilmu beramal, dia dapat ilmu, dia tak beramal. Tu Imam Ghazali sebut, al-amalu bila amalin la yakun, al-amalu bila ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu tak jadi. Ada tak tuan-tuan orang yang rajin semayang apa ilmu tak ada? Ada. Rajin semayang, rajin apa ilmu tak ada. Zikir, baca Quran kadang dia join mana-mana jemaah, dia jadi tiba-tiba jadi rajin tuan-tuan. Semayang tak betul apa tak betul tuan. Orang yang tak betul semayang, tak betul beribadah, dia memang rajin. Pasal syaitan tak halang dia. Semayang pun tak betul, syaitan takkan halang dia. Pasal apa? Dia buat ibadah tak betul. Ibadah yang tak betul mana ada manfaat. Nabi SAW tengok ada orang semayang kan, Nabi tengok semayang, lepas tu malaikat Nabi suruh ulang lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi balik semayang balik. Pasal apa? Pasal hang belum semayang. 3 kali Nabi suruh, sampai dia tak larat, dia minta Nabi ajak dia. Semayang yang tak betul, tak ikut hukum hakam, dia tak jadi, dia tak sah. Jadi adakah syaitan akan halang pada semayang orang yang jahil? Syaitan takkan halang. Semayang tak salah. Orang yang semayang yang riak, tak, dia akan lagi rajin tuan-tuan. Dia semayang dan dia riak, syaitan akan tolong, teruskan. Pasal apa? Pasal dia semayang dalam keadaan Allah murka pada dia. Itu Imam Ghazali sebut, kadang-kadang syaitan halang kita supaya beribadah. Kalau tak dapat, syaitan akan suruh kita ibadah, tapi dalam masa yang sama dia masukkan riak dan sum'ah. Orang riak yang dan sum'ah tuan-tuan, memang syaitan bantu dia lagi. Memang itu yang syaitan nak buat dalam keadaan Allah murka. Baik, jadi menyesallah tuan-tuan, beramal tanpa ilmu tak jadi. Tapi berilmu, al-ilmu bila amalin junun. Dah ada ilmu tak beramal, tahu benda ni baik, benda ni buruk, tahu benda ni Allah Ta'ala suka, Nabi suka, tahu lagu ni pahala sekian dan sekian, tak buat. Kata Imam Ghazali, jununun, itu satu penyakit gila. Dah tahu benda tu baik, tak amal, gila.
tahu benda tu buruk, buat gila. Kemudian baik, dan nampaklah kehinaan sebab tidak beramal dengan ilmu pengetahuan yang menyampaikan kepada pangkat ketinggian bagi ahli ulama di sisi Allah Ta'ala. Maka menyesallah ia yang berkepanjangan sesalah. Sebagaimana orang yang berpangkat tinggi pada raja dunia, apabila ia jatuh pangkatnya dengan sebab tiada betul khidmatnya, maka menyesal dan malulah ia berkepanjangan. Rugilah tuan-tuan. Rugi serugi-ruginya. Patutnya dia mulia, tapi disebabkan dia tak beramal, maka jatuh pangkat dia. Nanti di akhirat dia takkan dibangkit dengan alim ulama. Dia bangkit dengan orang biasa, tuan-tuan. Alim ulama ni orang yang ada ilmu, menyampaikan dan amalkan ilmu, barulah dibangkit dengan alim ulama. Dia tak dibangkitkan. Baik, dan telah berkata oleh Imam Nahu dan Lughah, Imam Nahu dan Lughah, Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ni siapa dia? Bahasa lah, ahli bahasa terkenal, Khalil bin Ahmad, yang meriwayatkan akan hadis asar ini daripada 5 rawi: Ayub, alim ahwal, Awam bin Haushab, Khalid bin Qatiyan, jamaah dari riwayat daripada Ayub beberapa orang rawi: Sibawai, Adma'i, Nadar bin Syamil, Harun bin Musa, Wahab bin Jarir, Ali bin Nasr al-Jahdami. Baik, tak apa. Apa riwayat dia? Ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri annahu yadri fadhalika alimun fattabi'uh, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadhalika na'imun fa'ayqidhuh, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadhalika mustarshidun fa'allimuh, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadhalika jahilun farfidhuh. Bermakna bermula sekalian lelaki itu terbahagi kepada 4 sekalian orang lah, tuan-tuan. Dia ada 4 bahagian. Laki-laki yang mengetahui, laki-laki yang berilmu dan mengetahui ia akan bahawasanya ia mengetahui. Orang yang berilmu dan dia tahu dia berilmu. Macam tu bahasa dia. Orang yang berilmu dan dia tahu dia ada ilmu. Orang yang ada ilmu dan dia tahu dia ada ilmu. Maka yang dikehendaki laki ini orang yang alim, beramal dengan ilmu pengetahuannya, ialah alim ulama akhirat. Nampak tak? Orang yang ada ilmu dan dia tahu dia ada ilmu. Penting kena tahu. Bila kita tahu ada ilmu, kita tahu kita mesti menyampaikan. Bila kita ada ilmu dan kita tahu kita ada ilmu, maka kita tahu kita bertanggungjawab untuk beramal dengan dia, dan kita bertanggungjawab untuk menyampaikan dia. Begitu. Dengan ilmu pengetahuan ialah alim ulama akhirat. Maka kerana bahawasanya bila ketahui ia akan bahawasanya ia alim ulama, nescaya lazim akannya oleh mengikut ilmu pengetahuan dengan kemudahan, dengan mengajarnya dan beramal dengannya. Maka yang demikian itulah orang yang alim sebenar lagi, yang alim akhirat. Maka hendaklah ikut akan dia dan ambil faedah olehmu daripadanya akan ilmu pengetahuan, dengan membuatkan gurunya supaya jadi berkat dengannya. Orang lagu tu kita kena jadikan guru. Dia ada ilmu dan dia tahu dia ada ilmu. Bila dia tahu dia ada ilmu, dia beramal dengan ilmu tu. Bila dia dah beramal, dia tahu dia berkewajipan menyampaikan. Inilah alim ulama akhirat yang kita kena ikut dia dan kita jadikan dia sebagai guru. Baik, itu orang bila dia ada ilmu, dia tulis kitab, dia sampaikan ilmu. Pasal apa? Dia tahu dia ada ilmu. Bila dia ada ilmu, dia kena sampaikan. Ini tanggungjawab dia. Dia tak boleh duduk diam. Dia ada ilmu, Allah kurniakan. Ada orang Allah Ta'ala pilih jadi begini. Ada orang Allah Ta'ala mudahkan jalan dia jadi begini. Ada orang Allah Ta'ala mudahkan jalan dia jadi begini. Ada setengah orang Allah mudahkan jalan dia jadi orang yang ada ilmu, menuntut ilmu dan ada ilmu, hafal hadis, hafal Quran. Jangan sia-siakan, manfaatkan sebab akan ditanya di akhirat kelak. Baik, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang mengetahui ia pada dirinya pekerjaannya dan tidak mengetahui ia akan bahawasanya ia mengetahui disebabkan kesamaran di atasnya, maka demikian orang yang tidur. Dia ni ada ilmu tapi dia tak sedar dia ada ilmu. Macam tu.
Ilmu ada tapi dia tak sedar dia ada ilmu. Dia bukan merendah diri, ni memang dia tak sedar dia ada ilmu. Sehingga dia tak beramal dengan ilmu tu, dan sehingga dia tak menyampaikan ilmu tu. Dia ada ilmu tu tapi dia lalai. Sehingga dia tak amal ilmu tu dan dia tak menyampaikan. Baik. Demikian itulah orang yang tidur. Tidur ni boleh sebut yang lalai. Lalai. Ada ilmu tak beramal, tak sampaikan, lalai. Maka jagakan olehmu akan dia, kena kejut dia. Fa'aiqizuh, kejutkan dia. Dia lalai tu. Baik. Daripada lalainya dengan memberi akan pengajaran, dengan memberi pengajaran pada dia, sedarkan balik diri dia. Takut dia tak sedar-sedarnya dia ada ilmu. Baik. Yang ketiga, laki-laki yang tidak tahu ia dan tahu ia akan bahawasanya ia tidak tahu, artinya jahil sebagai jahil basit, jahil semata-mata. Jadi orang yang dia tak tahu dan dia sedar diri dia tak tahu. Tuan-tuan pernah dengar kata-kata ni dulu orang sebut kan. Dia ni tak tahu, dia tak tahu, dia jahil. Dia tak tahu hukum sembahyang, dia tak tahu hukum puasa, dia tak tahu bab zakat, dia tak tahu, dan dia sedar diri dia tak tahu. Dia sedar yang dia tak tahu. Baik, jadi dia ni jahil basit. Basit ni kalau ikut orang Arab ni jahil sikit, jahil ringan, jahil yang apa, ringan lah, jahil semata-mata. Dia ni betul-betul jahil lah. Sebab dia memang tak tahu dan dia sedar dia tak tahu. Okeylah tuan-tuan. Maka yang demikian itu orang yang minta tunjukkan ilmu pengetahuan kepadanya, maka hendaklah ajar olehmu akan dia. Dalam disebut mustarsyid, orang yang tidak tahu dan dia tahu dia tidak tahu, ataupun orang yang jahil dan dia sedar diri dia jahil. Ini orang yang mustarsyid, orang yang berharapkan pengajaran. Dia harapkan pengajaran. Jadi bila dia mengharapkan pengajaran kerana dia sedar dia jahil, dia harap pengajaran tu, maka kita yang ada ilmu sampaikan. Sebab tu saya pergi mana-mana tempat tu, saya pergi je mengajak tuan-tuan. Pasal saya ingat orang nak mengajak, orang nak belajar, saya pergi tempat mana-mana pun. Sampai ada tempat yang saya pergi jauh tuan-tuan, jauh saya pergi. Lama dah saya mengajak, antara tempat yang terawal saya mengajak. Start saya mengajak 2012, tempat tu 2013. Kawan saya Ustaz Lim pun terkejut tuan-tuan, dah lama saya mengajak jauh. Banyak sikit sungguh dia banyak. Jauh tuan-tuan, tapi dalam Perak jauh, daerah lain. Tapi kenapa saya pergi juga? Saya kata sebab dia pun nak mengaji. Itu saja, dia pun nak mengaji, ramai mengaji, semua tadah kitab. Banyak sikit tak sikit tuan-tuan apa? Macam mana dia surau, dia tak mampu. Macam dia surau, tekat duit mana ada, yang tu lah dia banyak. Kita bukan fikir pasal kita nak tolong orang yang nak mengaji. Betul tak? Dia nak mengaji, kita kena sampaikan. Itu tugas kita. Dan dia pun panggil saya lama 2013, mula-mula saya jadi cikgu dulu tuan-tuan. Sampai sekarang tuan-tuan macam tu. Tapi saya seronok dia pun ramai-ramai mengaji. Ramai mengaji, ada kitab tuan-tuan. Kita tolong, ni sebut ni, orang yang nak mengaji. Kita jangan sia-siakan. Kita tolong dia. Kalau Allah Ta'ala nak berikan kekayaan pada siapa tuan-tuan, sekelip mata ya tuan-tuan, nanti kalau Allah Ta'ala nak bagi, hari ni miskin pun esok jadi jutawan, boleh. Allah Ta'ala maha kaya. Jangan nak tengok dunia sangat tuan-tuan. Lepas duit minyak, Alhamdulillah tuan-tuan, jadilah. Ada setengah tempat bagi lebih, Alhamdulillah tuan-tuan. Saya tengok belah Penang lah tuan-tuan, banyak duit kot Penang. Saya kata Penang ni banyak duit kot. Penang, mana-mana tempat Penang lah. Kawan saya mengajak Penang, tengok Penang syok, dia kata Penang syok. Mana-mana Penang kan, Penang mungkin dia orang bandar kot, saya rasa lah. Mana-mana Penang semua sama saya tengok. Kalau belah-belah Perak, pendalaman, kawasan-kawasan kampung, dia nak mengaji. Betul tak? Kita kena tolong tuan-tuan. Kuliah yang paling saya berat nak pergi tuan-tuan, kuliah muslimat. Berat pasal apa? Dia kuliah lepas Jumaat. Pukul 3 tuan-tuan. Malas tuan-tuan. Ini bagi 200 pun tak mau pergi, bagi 300 tak larat nak tidur tuan-tuan. Tidur tuan-tuan, kuliah muslimat belah Perak tu malas. Tapi nak buat macam mana, itulah masa depa. Hari Sabtu tak boleh dah, dia pun nak cuti, nak berjalan. Sabtu Ahad dia pertama, dia pun nak Jumaat. Petang Jumaat, kita petang Jumaat ni lah balik Jumaat nak tidur. Tapi pergi jugalah tuan-tuan, pergi jugalah, gagah lah tuan-tuan. Pasal apa? Muslimat lagi semangat mengaji. Kalau Perak sana ramai muslimat, perajin mengaji tuan-tuan, semua ada kitab. Semua bagi perhatian tuan-tuan. Tapi kita pun pergilah tuan-tuan, pasal orang nak mengaji. Ini kata ni, itu mustarsyid, orang yang perlu kita sampaikan ilmu pada dia. Baik, kemudian yang keempat, laki-laki yang tidak tahu ia dan tidak tahu ia akan bahawasanya ia tidak tahu. Ni teruk. Dia jahil tapi dia tak sedar dia jahil. Susah ni tuan-tuan.
Yang ni susah. Yang ni yang sembang kedai kopi kemain lagi tuan-tuan. Sembang bab makrifat lah, sembang bab hakikat sujud lah, merapu-rapu sembang tuan-tuan. Rahsia main mana? Oh rahsia ni. Araham mengaji kitab mana? Adalah. Mana nak dapat? Sebutlah kitab mana. Senang kita mengaji. Macam ada orang kan, tengok orang semayang, dia kata semayang berapa, hantau ke hakikat semayang? Kita tanya dia hakikat semayang tu apa? Aku pun tak tahu, dia pun tak tahu. Dia kata merapu. Dia merapu meraban tuan-tuan. Sebab tu aku tak semayang, pasal aku tak tahu hakikat semayang tu apa. Kita tanya dia pun tak tahu. Bila kita kata siapa boleh beritahu, hang kena mengaji, cari guru-guru mursyid cuy. Bahasa sedap, makrifat lah apa benda macam-macam. dia merapu, menerawang, tak ketuan hala tuan-tuan. Tak jelas. Tak ada stand dia. Kita sembang tak ada stand. Mana stand dia? Mana dia punya apa? Pegangan dia yang jelas. Asas dia mana tak ada. Dia duduk begitu. Dia berfalsafah sebenarnya. Baik. Jadi dia ni jahil dan dia tak sedar dia jahil. Oh, yang ni kalau sembang kedai kopi dia nombor satu. Jahil dan tak sedar dia tu jahil. Baik. Maka iaitulah orang jahil yang bersusun. Dua jahil. Ini dipanggil jahil murakkab. Mendengar jahil murakkab? Murakkab tu jahil yang bersusun. Jahil murakkab tu jahil yang bersusun di antara jahil-jahil. Murakkab tu yang bersusun. Dia bukan satu jahil, dia banyak jahil. Apa yang jahil tu? Jahil akan suatu, pertama dia jahil, dia tak reti. Kita bagi contoh lah. Dia tak reti bab semayang. Satu benda. Dia tak reti. Satu. Jahil ia akan dirinya jahil. Dia tak reti semayang. Dia jahil, dia tak tahu bab hukum akan semayang. Dalam masa yang sama, dia tak sedar yang dia tak reti semayang tu. Tu susah tu. Bila kita tengok, aku semayang macam orang ni semayang juga. Nampak? Kita tengok, salah ambil uduk ni. Apa salah aku tengok dia ambil uduk pun macam tu? Jenis mengerah tuan-tuan. Dia jahil dan dia tak tahu dia jahil. Memang ada ni. Ini susah. Macam saya kata, saya jumpa orang yang dah berumur mungkin lebih 60. Ambil semayang, kaki atas simen, dia joroh kat atas. Mana tapak kaki tak kena? Tapak kaki kena. Tapak kaki mesti jurih. Ni dia kaki dipijak atas simen, dia jurih atas kaki je. Betul masuk tuan-tuan. Oi, salah tu. Tapi kadang bila kita tengok marah. Macam saya pernah sebut kat tuan-tuan yang satu pakcik umur 80 lebih lah. Lama dah saya tengok, mungkin tak sihat lah. Dia muazzin satu masjid, tapi semayang diam, tak buka mulut. Boleh tak semayang diam? Mulut tak buka. Tak buka terus mulut. Dia macamlah hati. Nak kata bisu, azan boleh, kamat boleh, dia diam. Imam tegur dia, siapa tegur semua dia marah. Pasal dia yang paling tua dalam masjid tu. Yang paling tua. Yang tegur semua junior. Junior pun 76. Junior apa? Tapi disebabkan dia 80, boleh dengar junior semua. Dia pun minta saya tegur. Saya tak mau tegur. Dia kata macam ni, saya tak boleh tegur ni. Sebab orang lagu ni dia jahil dan dia tak tahu dia jahil. Dia mengerah. Jahil murakkab tu mengerah. Saya pun tegur, lepas saya tegur, dia pun tak main kuliah saya tuan-tuan. Itu Bila duduk belakang tu lah, dia tak main. Kita tegur tu pasal kita kesian, nanti mati macam mana. Semayang tak betul, berpuluh tahun. Kita tegur pun tu bukan pasal benci, bukan pasal marah, pasal kesian sungguh. Kesian tuan-tuan. Tapi begitulah, kita tegur, kita pula dia marah tuan-tuan. Pasal apa? Jahil murakkab. Baik. Jahil ia akan suatu, jahil ia akan dirinya jahil. Yakni ia tidak mengetahui akan dirinya itu jahil, maka hendak tinggal olehmu akan dia. Tinggal. Pasal apa suruh tinggal? Yang ni tuan-tuan cakap dengan dia, dia marah, dia mengamuk. Boleh tak boleh orang lagu ni, dia mengarah. Macam tadi dia sebut tu, yang imam tu, yang semayang laju tuan-tuan. Tak boleh nak tegur lah tuan-tuan. Tegur jadi marah. Baik, kemudian dan bermula tahqiq makam ini ialah barang yang mendatangkan dia oleh Abu Qasim Raghib pada kitab Zari'ah. Demikianlah ibaratnya. Adapun taksir itu terbahagi kepada 4 bahagi. Taksir ni cuai. Taksir itu bahasa Arab, kecuaian orang yang berilmu. Dia ada 4 bahagian. Yang pertama, bahawa adalah taksir manusia itu ia tidak mengetahui akan yang sebenar daripada yang batil, dan yang elok daripada yang keji, maka kekal ia di dalamnya lalai. Dia tak tahu mana yang hak, mana yang batil, dan dia lalai. Dia tak tahu langsung mana yang hak, mana yang batil, dia lalai.
Dan ubatnya itu ialah pengajaran yang betul pada jalan syarak. Ubatnya apa? Ubat dia pengajaran lah. Bila tak tahu yang mana hak, mana batil, mana yang betul daripada yang batil daripada yang salah, tak boleh nak beza. Tak boleh nak beza mana betul, mana salah, mana ajaran yang betul, akidah yang betul, yang mana akidah yang tak betul. Mana dia tak boleh nak beza pasal dia tak mengaji. Aku tengok sama ya. Mana dia sama lain. Ada orang dia tak mengaji, dia tengok, aku tengok ahli sunnah dengan syiah sama. Mana langit bumi tuan-tuan. Mu'tazilah ahli sunnah sama. Mana dia sama. Bila sebut sama pasal tak mengaji lah. Jadi cara dia apa? Kena mengaji lah, baru boleh nampak beza. Yang kedua, bahawa adalah taksir itu cuai. Itu orang yang mengetahui ia akan yang demikian itu. Yang kedua ni dia tahu. Dia ada ilmu yang sebenar daripada yang batil. Dia tahu mana yang benar, mana yang batil. Hak ni yang benar, batil ni yang salah. Dan yang elok daripada yang keji, yang dia tahu. Dia boleh beza lah makna dia. Dia boleh beza antara yang baik dengan yang buruk, yang elok dengan yang jahat. Dia boleh beza tuan-tuan. Tetapi tidak beribadah ia akan perbuat, tidak beribadah akan perbuat yang baik, dan dihiasi baginya akan jahat amalnya. Maka menyangka ia akan bahawa ia elok, maka mencapai ia akan dia. Dan bermula pekerjaan yang kedua inilah yang paling payah daripada yang pertama. Nampak? Ini ada ilmu, tapi dia buat benda yang buruk. Ilmu ada, kemudian dia cuba cari alasan kenapa dia buat benda buruk. Tu dia kata dia hias tu. Orang yang berilmu tapi gunakan ilmu dia supaya buat apa? Supaya buat jahat. Contoh mengaji ilmu banyak lah. Mengaji, lepas tu dia buat dosa. Pasal apa? Tak apa, Allah kan maha pengampun. Contoh dia tu, dia cari satu alasan supaya dia boleh bekalan buat dosa. Nanti tu aku tobat lah. Dia ada je, dia guna hujah agama ni. Guna hujah agama biar kena dengan tempat dia. Allah maha pengampun supaya kita bersegera untuk bertaubat. Allah Ta'ala ni pedih azab dia. Ingat, bila kita nak buat maksiat, ingat Allah Ta'ala ni pedih azabnya. Kita tak tahu bila ajal kita, supaya kita berhenti bermaksiat. Ini tak, digunakan satu alasan yang bukan di tempatnya untuk meneruskan dosa. Baik tuan-tuan, macam ada setengah orang kita tahu di sebagai contoh di Perak, tempat kami sekarang ni lah, saya tak sebut detail lah. Ada satu masjid tu, dia masjid tu lama lah, dia kena makan anai lama tu masjid tu. Dia punya sistem PA sistem pun tak elok lah. Saya tanya masjid tu, saya mengajak masjid tu, baru mengajaknya dia berkata, ustaz kita dah dapat peruntukan 3.2 juta nak buat masjid lain. Turunlah daripada, tak tahu daripada negeri daripada mana, turun dah. Jadi 3.2 juta dah dapat dah, lulus dah. Saya pun heran, tunggu dah nak dekat setahun lebih, nak dekat 2 tahun. Saya tengok apa masjid baru mana tak buat-buat lagi ni. Rupa-rupanya ada orang curi duit tu. Orang yang berkepentingan lah, orang yang ada jawatan, saya tak nak sebut dah siapa. Tapi dia pun semua tahu lah, dia curi duit tu. Bila duit tu turun, dia ni orang yang ada kenamaan lah, dia makan duit tu. Dia mengaku dia makan, dia mengaku pada orang yang ada kuasa jawatan. Jadi JKR dia tanya pada YB kata mana duit ni YB. Kebetulan YB yang makan tu YB juga. YB tu kalah lah, pilihan raya baru ni dia kalah. Naik YB baru. Bila dia tanya YB baru, kata mana duit tu? Dia kata mana saya tahu, pasal duit ni turun masa YB lama lagi. YB baru tak tahu apa. Cek rupanya YB tu dah claim duit tu. Dia guna koperasi. Biasalah orang politik, dia guna proksi kan. Jadi bila nak dakwa payah kambing hitam, orang lain yang kena guna proksi. Tapi dia guna duit tu semua untuk dia semua. Saya kan dia guna untuk masjid ke apa ke, dia kata tak usah, memang untuk dia. Dia buat syelik lah, dia beli tanah banyak-banyak ni, macam-macam benda dia buat. Dia guna dia claim guna koperasi. Koperasi tu dia punya keluarga dia punya. Seolah-olah macam bersih lah, buat kerja tu clean lah kononnya. Maka dia guna sungguh, dia buat syelik lah, dia buat macam-macam tuan-tuan. Jadi bila Menteri Besar turun, tanya, dia mengaku kat Menteri Besar, dia kata dah guna 2 juta lebih dia guna.
Sikit ke banyak tuan? Saya fikir, tak takut kepada Allah macam tu. Kan saya fikir, orang semua tahu 2 juta lebih dia guna. Sampai OBJ, orang besar jajahan pun nak jumpa dia. Orang besar jajahan kan, kalau negeri yang ada raja, nak jumpa dia. Macam mana satu dana masjid 3.2 juta patutnya buat masjid, dia boleh claim, dan dia buat claim kok-kok lah dia buat untuk pembangunan masjid ke apa, rupanya tak untuk dia. Saya ni kalau macam tu lah cara dia dapat duit tuan-tuan. Saya tak tahulah macam mana lah sekali dia punya ngusannya, tapi gitulah ceritanya, begitulah tuan-tuan. Yang saya dengar pada dia begitulah. Kita agak terkejut lah. Kalau dia dapat ambil tuan-tuan 2 bilion sekalipun, dia dapat curi, kita tak cemburu pun, tapi kita takut. Mati dia nak jawab apa tuan-tuan depan Allah? Nak jawab apa? Kita dah ambil duit dana peruntukan buat masjid, kita guna untuk kita tuan-tuan. Baik, macam-macam tuan-tuan. Kemudian jadi kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang orang buat itu pasal apa? Dia fikir apa? Tak apalah aku ambil 2 juta, nanti aku ambil lah sikit, aku beli lembu untuk korban. Ada orang dia fikir lagu tu. Kira ben lah dosa aku buat. Siapa ajak lagu tu? Kita dah curi 10 juta, kita beli kambing lembu korban 10 ekor. Hang beli lembu korban tu dosa lah. Mana boleh beli duit haram buat ibadah? Duit haram mana boleh guna untuk ibadah? Dia ingat dia rasuah 10 juta. Dia balun duit mana, duit pecah mana 10 juta, dia guna duit tu beli lembu korban. 2 kali dosa. Betul tak? 2 kali dosa hang buat. Lagi hang guna duit tu, lagi tu hang dosa. Okey, aku guna buat masjid satu, buat surau ke apa, lagi hang dosa. Duit tu mana boleh guna untuk benda tu? Duit haram-haram kena pulangkan balik. Tak boleh tuan-tuan. Duit haram. Dia ingat pasal apa? Kira bersih aku upah ambil orang apa? Ambil 10 orang fakir miskin buat pergi haji. Kira apa? Bersih tak. Hang lagi buat dosa lagi. Dia pergi buat haji, dia pun tak tahu, tak apa. Dia tak tahu apa, dia pun tahu tak boleh. Tahu mana boleh. Sama kat orang bergaduh, orang bincang, boleh tak kalau kita orang pinjam kat kita 10,000, kemudian dia nak bayar kat kita, dia beritahu semalam aku menang judi, nak ambil aku bayar 10,000 duit judi semalam. Kalau dari segi hukum kita tak tahu boleh, kalau tak tahu sungguh. Kalau kita tahu, kita tak boleh terima. Mana boleh duit judi guna untuk muamalat? Tak boleh. Duit judi, duit haram tak boleh guna. Duit haram ni kata tuan-tuan, kalau nak buat apa? Duit judi apa semua ni, buat jalan boleh, buat masjid tak boleh. Buat masjid mak tahfiz tak boleh, ni kena dana yang bersih. Kalau dah dapat duit riba, duit judi apa ni, buat jalan ke guna orang ramai boleh. Tak boleh kita guna untuk transaksi muamalat. Kalau kita tahu betul itu duit judi, kita tak boleh terima. Kalau kita terima, kita dah tolong dia. Pertama, dia dah berjudi. Yang kedua, dia gunakan duit judi itu untuk transaksi muamalat. Mana boleh 2 kali berdosa. Pertama, berdosa berjudi. Yang kedua, guna duit judi itu untuk muamalat. Tak boleh. Tak tahu tak apa. Kalau tahu tak boleh. Mana boleh buat transaksi. Macam ada orang dia fikir apa, kita dapat atas dasar apa. Memanglah atas dasar apa kalau tak tahu. Kita tak tahu, kita dapat duit tu atas dasar dia bayar hutang. Tak apa kalau tak tahu. Jadi halal. Tapi kalau kita tahu tak boleh. Sama juga kalau kawan kita macam saya sebut tadi lah, dicuri duit masjid 2 juta. Dia curi tu haram. Lepas tu dia bagi kat kita, nak aku bagi hang. Kalau betul tak bagi. Kalau kita tak tahu langsung, tak apalah, kita dapat atas dasar hibah. Betul tak? Halal lah, dia bagi kita 10,000, kita tak tahu. Halal. Tapi kalau kita tahu, tak boleh. Dia dah curi duit tu apa? Ada setengah orang dia fikir apa? Okey, dia curi, dia dapat dengan cara yang haram-haram. Tapi kita dapat atas dasar apa? Halal. Betul lah kalau tak tahu. Kalau tahu tak boleh, macam tu senang cuci duit. Betul tak? Dia pergi balun duit masjid 2 juta, nanti dia bagi kat saya atas dasar hibah. Saya tahu duit curi kat tu. Jadi duit tu daripada haram dapat kat saya jadi bersih pasal saya dapat atas dasar hibah. Jadi duit tu halal. Lepas tu bagi seorang dua. Mana boleh macam tu? Kita dapat atas dasar apa kalau kita tak tahu? Kena jelas tu. Ni kadang-kadang saya tengok ada mufti negeri mana tahu, dia selalu sebut bab ni. Dia kata isteri boleh, kalau suami buat kerja haram, isteri boleh makan duit haram. Pelik tuan-tuan. Dia ketam bola tuan. Dia selalu sebut, saya pelik tengok ceramah ni. Mana boleh duit haram kita bagi anak bini makan? Mana boleh? Dia ada kesan tuan-tuan pada hati dan amalan. Kena kalau isteri curiga tuan-tuan, suami ni kerja apa, kena tanya sungguh, betul tak?
Bukan boleh suami berjudi apa, biar apa lah entok aku dapat atas dasar ni. Dapat atas dasar ni mana amal ma'ruf nahi munkar atau benda haram. Benda haram mana boleh diguna? Boleh ke benda haram bagi badan anak isteri makan? Mana boleh? 2 kali dosa. Dua kali dosa. Mana amal ma'ruf nahi munkarnya? Kita jadi subahat dengan dia. Lainlah kalau betul-betul tak tahu langsung. Betul tak tahu langsung, tak tahu apa-apa. Suami bagi duit makan, dia tak tahu tu pada hasil yang haram. Tak apa. Ni kalau janganlah kita sebut umum, betul tak? Sampai tahu ke tak tahu asalkan suami bagi atas dasar dia bagi nafkah. Tak boleh. Baik, kemudian lagi 36 saat tuan-tuan. Baik, kemudian mentaksir itu akan perkara yang batil dan yang keji, akan sebenarnya elok. Maka jadi ia kembang dan subur ia di atas yang demikian itu, perkara yang batil dan yang keji itu. Dan ubat yakni membaik dengan pekerjaan ini sangatlah payah, maka jadilah ia daripada jumlah orang yang dicapkan di atas mata hatinya ni lah. Jadi saya pernah sebut kat tuan-tuan, orang yang dia dibitikan ekor, lepas tu dia buat apa? Kalau menang ekor, dia pergi sedekah kat masjid. Nampak? Dia mohong tuan-tuan, dia tipu diri dia. Baik, hendaklah tidak nampaknya mana yang batil dan yang sebenarnya, kerana terkadang dilukis dengan lukisan yang keji seperti kertas yang ditulis padanya, akan barangnya membawa kepada terpaksa koyak dan dicampak. Maka hendaklah mengambil ingat supaya jangan terjatuh dalam taksir yang ketiga ini. Habis tuan-tuan. Yang keempat yang paling teruk kita berhenti di situ. Yang keempat. Baik, jadi dah ada ilmu, jangan guna alasan agama untuk teruskan buat dosa. Mengaji ilmu sikit, kenapa buka aurat apa? Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang. Agama tu kan senang. Guna alasan agama tuan-tuan untuk menjustifikasikan perbuatan dosa. Macam ni tu kurang yang ketiga. Nanti yang keempat lagi teruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al minna syaqiyya wala mahbuban wala matruda, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.